Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muqaddimah suratul Baqarah. Surah ini ialah surah yang panjang sekali di antara surah-surah Al-Quran. Mengandungi 286 ayat dan meliputi juzuk pertama, juzuk kedua dan 3/8 dari juzuk yang ketiga. Suratul Baqarah ini diturunkan di Madinah. Sebaik sahaja Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan orang-orang Islam terbentuk sebagai satu umat dalam sebuah negara merdeka, yakni negara Islam, yang berpenduduk bukan sahaja dari orang-orang Islam, tetapi juga sebahagian kecil di antaranya ialah orang-orang Yahudi dan lain-lainnya. Dengan kata lain, masyarakat majmuk. Bagi memenuhi hajat umat Islam yang baru terbentuk itu, yang memerlukan hukum-hukum syarak untuk mengatur hidupnya supaya selamat sempurna dan memandu usaha mengembangkan Islam kepada orang-orang yang bukan Islam, maka turunlah ayat-ayat suci yang terkandung dalam suratul Baqarah ini dari semasa ke semasa, menurut peristiwa-peristiwa yang berlaku, memenuhi maksud-maksud dan tujuan yang tersebut. Kandungan suratul Baqarah ini pada umumnya terbahagi kepada dua. Dalam bahagian yang pertama, kecuali beberapa ayat pada permulaan surah ini yang menegaskan kebenaran Al-Quran dan menerangkan sifat orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan menyeru umat manusia seluruhnya supaya menyembah Allah yang Maha Esa dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain, serta diterangkan tentang kejadian manusia dan alam langit dan bumi, dan tentang balasan baik nikmat syurga dan balasan buruk yakni azab neraka, dan juga tentang perihal Nabi Adam AS serta keingkaran iblis. Mulai dari ayat 39, firmanullah Ta'ala ditujukan kepada kaum musyrik Arab dan kaum Yahudi supaya mereka memeluk Islam dengan beriman kepada kitab Allah Al-Quran dan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Dalam bahagian yang kedua pula, diterangkan secara luas tentang hukum-hukum syarak bagi mengatur kehidupan umat Islam meliputi ibadah, yakni sembahyang, zakat, puasa, haji dan jenis-jenis kebajikan, muamalat, berjual beli, hutang piutang, wasiat, menjadi saksi dan sebagainya, munakahat, nikah kahwin, talak dan segala yang berhubung dengannya, jenayah, serta soal-soal umum yang lain. Dalam Sahih Muslim ada satu hadis yang maksudnya, bacalah kamu suratul Baqarah kerana sesungguhnya menerima ajarannya mendatangkan berkat, kebaikan yang banyak, dan membiarkannya, yakni mencuaikannya, akan menyebabkan timbul perasaan sesal dan kecewa. Dan orang-orang yang menceburkan diri dalam keadaan yang batil, yang salah, dia akan dapat menggunakan ajarannya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan, yakni mengerjakan sembahyang, serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka,
Dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Suratul Baqarah merupakan surah yang kedua dalam susunan Al-Quranul Karim, dan merupakan surah yang terpanjang yang mengandungi 286 ayat. Kesemua ayat-ayat ataupun kesemua surah ini diturunkan di Madinah Al-Munawwarah, melainkan ayat 281 diturunkan pada haji perpisahan, Hajjatul Wada', iaitu firmanullahu ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kamu pada hari yang kamu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian akan disempurnakan setiap manusia, setiap makhluk itu perbuatan mereka dalam keadaan mereka tidak dizalimi. Dan para ulama tafsir menyatakan suratul Baqarah merupakan surah yang pertama yang diturunkan di Madinah. Artinya bila baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Munawwarah, inilah surah yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang beriman. Dinamakan dengan suratul Baqarah kerana di dalamnya terkandung kisah lembu Al-Baqarah. Baqarah ialah lembu yang kisahnya ini bermula daripada ayat 67 sehingga ayat 74, yang menceritakan bila Bani Israel ingin mendapatkan kepastian siapakah yang membunuh seorang yang mana waris-warisnya bertelingkah dalam bab harta pusaka. Maka Nabi Musa AS menyuruh menyembelih seekor lembu, dan diambil sebahagian anggota lembu dipukul pada mayat, dan mayat itu hidup kembali untuk menceritakan kejadian yang sebenar siapa yang membunuhnya. Kalau kita lihat suratul Baqarah, antara surah yang mempunyai kelebihan yang banyak. Di sana banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan kelebihan suratul Baqarah. Bahkan surah ini dinamakan sebagai Fustatul Quran. Fustat yakni khemah Al-Quran. Kenapa disebut khemah? Sebab besar surah ni, panjang surah ini, kerana di dalamnya terkandung pelbagai hukum hakam, pelbagai pengajaran dan peringatan, pelbagai kisah. Dia seumpama dalam khemah besar, ada semua di dalam tu. Ini dinamakan Fustatul Quran. Dan suratul Baqarah ini juga dinamakan sebagai sanam. Sanam yakni kemuncak kepada mana-mana surah dalam Quran. Sabda Nabi SAW, inna likulli syai'in sanaman atau sinaman wa inna sinamal Quran suratul Baqarah. Setiap perkara ada kemuncaknya. Setiap benda ada puncak dia. Dan puncak bagi segala Al-Quran itu ialah suratul Baqarah. Surah yang kita tafsirkan pada malam ini. Bahkan kata Nabi SAW, wa man qara'aha fi baitihi lailan lam yadkhulish syaitan baitahu thalasa layalin. Wa man qara'aha naharan lam yadkhulish syaitana baitahu salasata ayyam. Siapa yang membaca surah ini pada waktu malam, maka syaitan tak akan memasuki rumahnya selama 3 malam. Dan siapa yang membaca surah ini pada waktu siang, syaitan tak akan masuk rumahnya 3 kali siang, yakni 3 hari. Ini kelebihan suratul Baqarah. Dan disebut dalam hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna asy-syaitana yafirru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur. Sesungguhnya syaitan akan lari meninggalkan rumah yang dibaca kepadanya suratul Baqarah. Jadi kalau kita melazimi suratul Baqarah, syaitan akan meninggalkan rumah tersebut. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bagaimana surah ini lemah ahli sihir untuk menandinginya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, iqra'u suratul Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah
wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah suratul Baqarah, kerana membacanya akan memberikan keberkatan, dan meninggalkannya adalah satu penyesalan, dan tidak berupaya menandinginya segala tukang sihir dan segala pada pendengki dan orang yang jahat. Sebab itu sebagian ulama menyatakan bahawa membaca semua suratul Baqarah ini, iaitu 2 juzuk masuk juzuk ketiga, lebih kurang 1/8 daripada juzuk ketiga, kita baca semua 286 ayat, menjadikan Allah membuang segala sifat-sifat jahat dalam diri kita yang menjadi tunggangan syaitan. Bukan sekadar bila mana kita baca di rumah, syaitan meninggalkan rumah. Bila mana kita melazimi bacaannya dalam diri kita, maka segala sifat-sifat jahat yang diambil kesempatan oleh syaitan untuk menguasai kita, sifat marah kita, sifat dengki kita atau hasad kita, buruk sangka kita, ini semua sifat jahat di mana syaitan akan ambil kesempatan. Sifat cemburu kita, sifat kita katakan tak mampu untuk bersaing dengan orang, semua sifat ini adalah senjata-senjata syaitan dalam diri manusia. Tetapi dengan membaca suratul Baqarah, dia akan membuang penguasaan syaitan pada sifat-sifat tersebut. Maka ini kelebihan, keutamaan membaca suratul Baqarah. Kita lihat surah ini, bila mana Allah mulakan. Kerana malam ini kita akan tafsirkan ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima saja. Kerana pada kelima-lima ayat ini cukup untuk kita memahami muqaddimah yang utama dalam surah Al-Baqarah. Bila mana Allah memulakan dengan firman-Nya, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, iaitu disebut sebagai huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah yakni huruf yang dibunyikan mengikut hurufnya. Alif Lam Mim. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kalau kita buka surah-surah yang ada sebutan Alif Lam Mim ini, ataupun surah-surah yang mengandungi huruf-huruf terpotong ini, ada 29 surah. Ada yang dimulakan dengan satu huruf je. Qaf, Sad, Nun, satu huruf. Ada yang dimulakan dengan 2 huruf seperti Ha, Mim, Ta, Sin, Yasin, Taha. Ada yang dimulakan dengan 3 huruf seperti Alif Lam Mim yang kita baca ini. Alif Lam Ra, Ta, Sin, Mim. Dan ada yang dimulakan dengan 4 huruf seperti Alif Lam Mim Ra, dan juga Alif Lam Mim Sad. Dan ada surah yang dimulakan dengan 5 perkataan, 5 huruf, iaitu Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Ataupun juga surah Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Di mana surah ini dibaca dengan hurufnya. Jadi kalau Yasin, Yasin, Yasin. Taha, Taha, dibaca begitu. Dan ini merupakan suatu mukjizat yang teragung dalam Al-Quran, yang melemahkan segala pujangga-pujangga Arab. Kerana dalam bahasa Arab yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. Sebab Al-Quran ialah mukjizat bahasa asasnya. Dan mukjizat ilmu yang mengikutinya diikuti dengan mukjizat yang lain yang banyak. Kerana orang Arab ini pakar-pakar bahasa. Mereka ini gemar bersyair dan amat memuliakan bahasa-bahasa yang indah. Maka menjadi kebiasaan mukjizat para Nabi akan turun mengikut kebanggaan kaum. Kalau zaman Nabi Isa, kebanggaan waktu itu sihir, maka mukjizatnya untuk mengatasi sihir. Pada zaman Nabi Musa, sihir, maka mukjizat mengatasi sihir. Pada zaman Nabi Isa, perubatan, maka mukjizatnya mengatasi ilmu perubatan. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah bahasa, ketinggian bahasa, kedalaman makna, pengertiannya. Kerana manusia mula menggunakan otak lebih banyak untuk berfikir. Yang merupakan salah satu daripada hidayah Allah beri pada manusia, itu otak dia. Di antara jalan-jalan hidayah, selain daripada fitrah, selain daripada panca indera, ialah otak, akal, dan juga agama. Dan hidayah tertinggi ialah agama. Yang kita melakukan sesuatu dengan panduan agama. Kerana agama mengatasi akal yang bersifat sempit. Walau sebijak mana akal kita berfikir, ada benda yang kita tak boleh fikir dengan akal. Kita tidak mampu memikirkannya. Maka agama memandu kita cara berfikir. Maka ini bentuk hidayah paling tertinggi. Yang pertama kita sebut secara fitrah.
Fitrah ni ialah seperti panca indera, fitrah ini ialah seperti perkara dalaman yang ada pada seseorang seperti kanak-kanak. Bila mana dia lapar, dia nangis. Dia nak beritahu mak ayah dia bahawa jangan lupa ini waktu makan saya. Itu fitrah dia. Maka mak ayah tak pernah lupa untuk beri makan pada anak sebaik saja anak nangis. Atau menukarkan pampersnya. Atau menidurkannya. Atau buat sesuatu. Maka itu hidayah. Pimpinan Allah berikan pada makhluk bernama bayi. Kemudian bila mana kita mula membesar, maka seluruh panca indera kita ini akan menjadi hidayah, petunjuk pada kita untuk buat sesuatu urusan duniawi kita. Dan hidayah itu petunjuk. Manakala bila kita makin besar, Allah jadikan akal kita. Maka akal kita dapat bezakan itu dan ini. Boleh ke tak boleh, baik ke tak baik. Dan bila mana Allah nak sempurnakan lagi akal, Allah beri agama. Dan hidayah tertinggi bernama taufik. Bila Allah beri agama, ya kita dah faham hukum halal haram. Tapi apakah kita punya taufik untuk beristiqamah dalam agama? Maka taufik ini bentuk hidayah paling tinggi dalam diri, dalam jiwa manusia. Baik, bila Allah Ta'ala memulakan Al-Quran dengan Alif Lam Mim, yang saya katakan pakar-pakar bahasa Arab belum pernah menggunakan huruf-huruf terpotong sebegini. Belum pernah mereka terfikir akan bunyi Nun, Yasin, Toha, tak ada. Maka ini memeranjakkan mereka dengan keindahan bunyinya. Alif Lam Mim. Dan bukan sekadar Alif Lam Mim ini, tuan-tuan sekalian, bertujuan untuk menarik perhatian orang Arab, pakar-pakar bahasa, untuk mendengar bicara Allah yang seterusnya. Tetapi dia juga adalah suatu galakkan untuk kita baca Quran. Kerana bila kita membaca Al-Quran Alif Lam Mim sahaja sudah dapat 30 pahala. Sabda Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqul alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf." Rawahu Tirmizi. Maksudnya, siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah ini, yakni Quran, baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan digandakan dengan 10 tingkat, 10 darjat. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Seolah-olah Allah Ta'ala nak galakkan kita. Waktu saya dan tuan-tuan baca alif lam mim, kita dah dapat pahala yang banyak. Tuan-tuan, kita kalau kerja, mula-mula deposit orang bagi banyak, kita makin semangat nak kerja. Kita kalau kerja, orang bagi dah upah banyak. Dia punya, kita katakan, induksinya, mukaddimahnya, kita seronok. Seronok. Allah dah beri alif lam mim, ringkasnya kita dah dapat 30 pahala. Untuk kita membaca seterusnya. Maka ini hikmah alif lam mim. Apakah maksud alif lam mim? Sepakat ulama, alif lam mim ialah Allah yang mengetahui maknanya. Ia di antara makna mutasyabihat. Mutasyabihat itu sesuatu yang hanya diketahui maknanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lamu bi muradihi. Walaupun ada yang menafsirkan alif lam mim dengan nama tafsir isyari. Seperti alif itu merujuk kepada Allah, lam itu merujuk pada Jibril, mim itu merujuk pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Jibril, Muhammad. Ini namanya tafsir isyari. Dan tafsir ini tidak muktabar di sisi para ulama. Walaupun ada yang menggunakan alif lam mim dengan tafsiran mengikut huruf-huruf tadi. Yang muktabarnya alif lam mim Allah yang mengetahui maknanya. Baik, sesudah Allah menyebut alif lam mim, kemudian Allah menyebut tentang zalikal kitab. Allah menceritakan tentang kitab Al-Quran. Kerana alif lam mim, bila Allah sebut alif lam mim, menarik perhatian manusia untuk membaca Al-Quran. Maka kenapa kamu mesti tertarik untuk membaca Al-Quran? Maka Allah perkenalkan Al-Quran dengan sifat-sifatnya. Ada tiga sifat utama Al-Quran yang Allah sebut dalam ayat yang kita bacakan nanti. Bila Allah berfirman, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab. Bila sebut perkataan Al-Kitab, yakni kitab yang sempurna. Kitab ini kitab yang sempurna, yang mengandungi makna-makna, yang mengandungi maqasid, yang mengandungi kisah-kisah, pengajaran-pengajaran, hukum hakam yang tidak boleh diubah. Zalikal kitab, ini adalah kitab yang sebenar. Kalau sebut inilah buku yang sebenar yang menjadi panduan pada manusia. Kenapa ia panduan sebenar? Sebab di dalamnya ada semua benda. Ada kisah,
ada pengajaran, ada hukum hakam, ada nasihat, ada ingatan, ada amaran, ada yang mengisahkan tentang dunia, mengisahkan tentang akhirat. Inilah kitab sebenar yang akan menjadi panduan kamu, wahai manusia. Zalikal kitab. Inilah dia kitab yang sebenar. Untuk menunjukkan perlunya manusia kepada kitab yang sempurna. Kemudian Allah menyebut sifat kedua bagi Al-Quran dengan firman-Nya, la raiba fi. La raiba fi ialah tiada keraguan padanya. Maksud tiada keraguan padanya ialah tiada syak padanya bahawa ia benar-benar datang dari Allah. Bukan datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan datang daripada orang-orang yang sekeliling baginda sallallahu alaihi wasallam. Ia direct dari Allah. Sebab itu Allah menyebut la raiba fi, tiada keraguan padanya. Ia datang dari Allah. Kalau benar dia datang daripada manusia, kamu akan jumpa kelemahannya. Tapi bila ia datang dari Allah, kamu tak akan jumpa kelemahannya. Kemudian Allah menyebut sifat Al-Quran yang ketiga dengan firman-Nya, hudan lil muttaqin. Petunjuk kepada orang bertakwa. Nak beritahu Al-Quran ini ialah sumber hidayah. Sumber petunjuk bagi orang-orang Islam, orang-orang yang beriman yang ingin mencapai ketakwaan. Ketakwaan ialah sifat tertinggi bagi orang beriman. Firman Allah Ta'ala dalam surah yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu yang paling bertakwa. Maka kitab ini membawa kamu menjadi orang paling termulia. Bukan sekadar biasa-biasa mulia, tapi termulia. Orang yang cemerlang dengan namanya muttaqin. Perkataan muttaqin ialah yang melaksanakan perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah Ta'ala. Yang beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Baik, ini sifat Al-Quran. Bila disebut Alif Lam Mim, maka apa Allah nak beritahu tentang Al-Quran ini? Kitab yang sempurna, tiada keraguan padanya, yang datang daripada Allah, dan sumber hidayah kepada orang-orang yang ingin menjadi tertinggi di sisi Allah. Tuan-tuan, manusia, keinginannya untuk menjadi tinggi di sisi, mendapat pangkat yang tinggi. Maka dia suka kalau pangkatnya tinggi di sisi raja, di sisi menteri, Perdana Menteri. Maka apatah lagi pangkat di sisi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Maka itulah pangkat yang sebenar kalau kita nak cari, iaitu ketinggian di sisi Allah SWT. Selepas Allah menyebut sifat Al-Quran, maka Allah Ta'ala menyebut sifat orang-orang yang bertakwa. Sebab bila Al-Quran, bila Allah Ta'ala menyatakan Al-Quran ini petunjuk kepada orang bertakwa, maka pasti orang bertanya, siapa orang bertakwa? Maka Allah menyebut 4 sifat selepas ayat ini. 4 sifat utama. Yang pertama, firman Allah Ta'ala tentang sifat orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara ghaibiyat yang gaib. Yang beriman dengan perkara gaib, syurga, neraka, kubur, hisab. Yang berkait dengan sirat, yang berkait dengan hari kiamat. Maka mereka ini bersedia beriman dengan perkara yang gaib. Bagi menunjukkan orang bertakwa menggunakan lebih daripada akalnya, iaitu agamanya. Tentu akal kita, dia ada batasan. Tapi bila Allah beri kita agama, dia ada kelapangan dan keluasan. Siapa yang diberi agama, diberi kebaikan. Kerana dia akan berfikir dengan lebih luas. Orang yang diberi akal, dia cuma berfikir berdasarkan pengalaman. Pengalaman dia atau pengalaman orang. Dia akan berfikir hanya menggunakan pandangan deria yang nampak. Tetapi orang yang menggunakan agama, dia akan menembusi hijab. Keyakinannya kepada Allah. Untuk beriman dengan segala perkara yang gaib yang diberitahu oleh Allah SWT. Maka sifat orang bertakwa pertama, dia beriman dengan perkara yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas salah. Allah menggunakan perkataan yuqimunas salah, yakni berterusan mendirikan solat. Perkataan aqama yuqimu, yakni berterusan mendirikan solat, membetulkan solat, menyempurnakan solat. Sebab itu para ulama menafsirkan ayat ini dengan kata mereka, yu'addunas salata 'alal wajhil akmali. Mereka menunaikan solat dengan wajah yang sempurna. Baik rukun dan syarat, bahkan dari maqasid dan tujuan solat itu disyariatkan. Allah Ta'ala berfirman, aqimis salata li dzikri. Dirikan solat untuk mengingati Allah. Itu maqasid. Tujuan solat dilaksanakan untuk ingat Allah. Bahawa kita hambanya. Bahawa dia Tuhan kita.
menciptakan kita, menghisap kita, mempertanggungjawabkan kepada kita semua yang kita lakukan di dunia. Kemudian Allah menyebut lagi sifat yang ketiga orang-orang yang beriman, wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu mereka yang menafkahkan harta mereka pada jalan-jalan kebaikan. Sama ada menggunakan zakat, menggunakan sedekah, menggunakan pinjaman. Semua harta mereka digunakan untuk benda yang baik. Sama ada memberi hutang, atau memberi hadiah, atau memberi sedekah, atau memberi simpati. Apa sahaja tempat-tempat kebaikan, mereka membelanjakan harta mereka. Bila Allah Ta'ala menyebut, pertama-tama akidah, beriman dengan ghaib. Yang kedua, pelaksanaan perintah peribadi, solat. Yang ketiga, pelaksanaan perintah kemasyarakatan, yakni zakat. Dan juga derma. Ini yang akan mengukuhkan peribadi orang beriman dan masyarakat orang beriman. Apapun dimulakan dengan akidah, diikuti dengan ibadat persendirian yang menguatkan peribadi, dan diikuti ibadat yang menghubungkan kita dengan masyarakat. Kerana keimanan kita tidak mungkin sempurna kalau ibadat kita tidak menghubungkan kita pada masyarakat. Ibadat dan Islam bukan ibadat persendirian. Sebahagian ibadat itu ya benar, bersifat persendirian. Tetapi sebahagian lagi ibadat bersifat masyarakat. Salat berjemaah, mengiringi jenazah, menguruskan jenazah, berjihad. Ini ibadat kemasyarakatan untuk saling tolong-menolong. Maka penting digabungkan antara akidah, pelaksanaan ibadat, sifat kepribadian sehingga kemasyarakatan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sifat orang beriman yang keempat, yakni orang bertakwa yang keempat dengan firman-Nya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun, iaitu orang-orang yang beriman dengan apa sahaja yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan diturunkan kepada sebelummu, rasul-rasul sebelummu, dalam keadaan mereka sentiasa beriman dengan hari akhirat. Mereka yakin. Sifat keempat mereka, beriman dengan apa sahaja yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada rasul-rasul sebelum ini. Bahkan Allah menyebut dalam ayat yang lain, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tak pernah membezakan mana-mana rasul sekalipun. Semuanya kami beriman, semuanya kami memuliakan. Maka orang beriman, orang bertakwa, sifat mereka keempat ialah beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Percaya dan apa yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum baginda SAW. Dalam keadaan mereka sentiasa beriman pada hari akhirat. Tuan-tuan, selepas mempunyai sifat empat ini, apa kata Allah? Natijah sifat empat ini firman Allah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang yang sebenar-benar di atas petunjuk Tuhan mereka. Yang ini sebenar-benar berada dalam bimbingan, dalam kawalan, dalam penguasaan hidayah Allah SWT, dan merekalah sebenar-benar orang yang berjaya. Kenapa mereka berjaya? Bila Allah Ta'ala menyebut kelompok orang berjaya pada ayat yang kelima. Kerana setiap apa yang kita dapat, yang kita nak ialah kejayaan. Kita nak harta, kita nak kejayaan dengan harta kita. Kita nak pangkat, kita nak kejayaan dengan pangkat kita. Kita nak apa sahaja habuan-habuan kita, dengannya kita nak menempa kejayaan. Dan sifat ingin berjaya ini sifat manusia. Manusia ni tuan-tuan, kalau dia gagal, dia akan kecewa. Bila dia gagal, tak kira gagal apa. Kadang-kadang berlomba tengah jalan gagal pun kecewa. Jangan kata yang ada hadiah. Jangan kata yang ada anugerah. Jangan kata yang dapat pula syurga. Kan kita, jiwa kita ini sentiasa nak berlomba. Kita suka berlomba. Dan kita suka gelaran juara. Ramai orang memburu kejuaraan macam-macam, akhirnya mereka buat buku rekod. Untuk merealisasikan kehendak mereka untuk juara. Tak boleh juara peringkat international, mereka akan cuba untuk berjaya peringkat kampung. Cukup kampung pun okey lah. Tak boleh peringkat international. Peringkat kampung ke, peringkat sekolah ke. Mereka dah bangga, saya dulu ni juara apa? Juara pingpong sekolah. Sekolah pun sekolah orang tua. Mereka suka dengan kalimah juara. Maka Allah Ta'ala menyebut yang berjaya sebenar dengan sifat-sifat ini. Tuan-tuan perhatikan, bila Allah mulakan suratul Baqarah dengan 5 ayat permulaan ini,
Yang selepas itu, bila Allah menyebut sifat orang beriman, menjadi kebiasaan Al-Quran akan menyebut sifat orang kafir. Dan akan menyebut sifat orang munafik. Kerana golongan manusia itu 3. Orang beriman, orang kafir dan orang munafik. Dan surah ini menjelaskannya. Dan bila Allah Ta'ala menyebut tentang orang berjaya, pasti Allah akan sebut orang yang gagal. Dan sifat-sifatnya. Tetapi dalam ayat yang kita baca, dalam membentuk insan yang berjaya, Allah ikatkan kita dengan apa tuan-tuan? Dengan Al-Quran. Kerana itu orang beriman tidak boleh memisahkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Mentadabbur Al-Quran. Melaksanakan Al-Quran. Menyebarkan Al-Quran. Bercakap dengan Al-Quran. Berbincang tentang Quran. Maka orang-orang yang masanya, kesibukannya, keazamannya untuk memahami Al-Quran, mereka lah orang-orang yang berjaya. Sebab bila Allah Ta'ala menyebut secara terang-terang, secara jelas, hudan lil muttaqin, Quran ini petunjuk kepada orang bertakwa. Seolah-olah keempat sifat ini tidak mungkin hadir tanpa Al-Quran. Tentang untuk beriman pada gaib, untuk mendirikan solat, untuk membelanjakan harta pada jalan kebaikan, untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan juga Rasul-Rasul sebelumnya, bahkan beriman dengan hari akhirat, tidak mungkin terhasil terlaksana tanpa kita faham Quran. Tanpa kita baca Quran, tanpa kita mentadabbur Al-Quran. Sebab itu Allah sentiasa mengingatkan kita supaya tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapakah mereka tidak mahu tadabbur Al-Quran ataupun hati mereka sudah terkunci dan tertutup? Maka Allah menyuruh kita melihat Al-Quran. Bila Allah menyebut 3 sifat utama Al-Quran, ia adalah kitab yang sempurna. Maka tuan-tuan, apakah kita perlu pada kitab yang lain yang tidak sempurna untuk membentuk kehidupan kita? Al-Quran kitab sempurna. Maka untuk menjadi insan yang sempurna atau menuju ke arah kesempurnaan, kita perlu satu kitab yang sempurna. Yang dimaksudkan sempurna ini juga, kata ulama, tidak berubah sepanjang zaman. Daripada dulu semenjak diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sampai pada hari ini tidak pernah Al-Quran berubah. Maknanya, tulisannya, bacaannya tidak pernah berubah. Apa yang kita baca apa yang dahulu para sahabat baca. Apa yang kita baca apa yang diturunkan dahulu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia sempurna dan tiada perubahan. Tapi malang kalau kita lihat umat Islam membacanya dah jarang. Apatah lagi untuk mempelajarinya. Apatah lagi untuk tadabburnya. Bahkan keazaman mereka untuk memahami Al-Quran cukup lemah dan cukup rapuh. Kekuatan, keinginan mereka untuk membaca Al-Quran, untuk berdalil dengan Al-Quran, untuk mengecapi kenikmatan Al-Quran terlalu lemah. Semangat yang lemah. Bila kita dah sebut Quran ni sempurna, apakah kita perlu yang lain sesudah kita tahu Quran sempurna? Dan bila Allah menyebut pula, Quran ini tiada keraguan, ia memang dari Allah. Tuan-tuan, ini kita katakan tiada campur tangan manusia. Ia asli. Bukankah manusia suka perkara yang asli? Apatah lagi datang daripada pakar-pakarnya. Tuan-tuan, ini Quran datang dari Allah. Asli dari Allah. Maka apakah kita nak membaca bacaan-bacaan lain yang cuma pemikiran manusia yang boleh jadi betul, boleh jadi salah? Cuma hasil daripada usaha akal mereka untuk meneka sesuatu. Berapa banyak buku-buku kajian sains yang berubah-ubah setiap tahun. Kerana kajian mereka berubah. Setiap kali mereka mengkaji, mereka nampak lain daripada keputusan yang berlaku. Lalu mereka ubah dan ubah. Malangnya orang minat baca yang ni. Tapi Al-Quran tak berubah. Apatah lagi bila dibaca dengan akidah, dengan keyakinan. Pada setiap kali kita baca, pahala dah menanti. Diikuti dengan keberkatan-keberkatan yang lain yang begitu banyak. Kemuliaan-kemuliaan lain yang begitu banyak. Malaikat-malaikat yang mendatangi kita. Bahkan membuka ruang-ruang ufuk kepahaman yang begitu luas. Yang tidak bertepi. Kerana itu setiap kali kita tadabbur Al-Quran, ada sesuatu yang baru kita dapat. Ada suatu kekuatan, ada suatu kebaikan. Sebab itu tuan-tuan, bila orang tanya kepada Imam Al-Khawarizmi, kehebatannya dalam solusi algebra, ilmu matematik, dia katakan, aku selalu melihat Al-Quran. Aku renung Al-Quran, aku baca Al-Quran. Sehingga mendapat teori-teori yang pelbagai.
Tuan-tuan, sumber ilmu dari Allah. Dan Allah jadikan satu-satu mukjizat yang masih kekal atas dunia ini Al-Quran. Tapi aneh kalau Quran yang sehebat ini mukjizat ditinggalkan oleh manusia. Walau ia sempurna, walau ia tiada keraguan datang dari Allah. Dan dia adalah petunjuk sebenar orang bertakwa. Dan nak dapat petunjuk sebenar, dampingi Al-Quran. Baca Al-Quran, faham Al-Quran. Nescaya kita mendapat petunjuk-petunjuk yang jelas daripada cerita-cerita Al-Quran. Sebab itu cerita dalam Al-Quran tidak panjang lebar. Kenapa? Kerana fokus Al-Quran beri petunjuk, bukan nak cerita. Bukan nak bawa halwa kat telinga. Tetapi nak bawa pengajaran yang tersemak di hati. Sebab itu kalau kita perhatikan kisah-kisah dalam Al-Quran, ia tidak panjang, ringkas. Tetapi dia punya pengajarannya begitu jelas, nyata. Bagaikan matahari di tengah dada langit. Terang nyata memancar. Bukan ceritanya yang terang, tetapi pengajaran yang terang. Jelas. Sebab itulah tujuan bercerita. Dia tak macam orang buat filem hari ni, tuan-tuan. Tujuannya ialah untuk tunjuk jalan cerita, bukan pengajaran. Sebab itu ceritanya jelas, pengajarannya samar. Yang buat filem pun tak dapat pengajaran. Walaupun dia kata ini cerita ada pengajaran, tak ada pengajaran. Ia cuma ada cerita. Ia cuma jalan cerita. Tetapi Al-Quran, dia adalah pengajaran. Sebab itu setiap kali kita baca mana-mana kisah dalam Quran, pengajarannya begitu terselah. Nampak jelas, nyata. Baik Allah Ta'ala cerita tentang kisah Bani Israel. Allah Ta'ala cerita kisah orang-orang munafik. Allah Ta'ala cerita tentang kaum-kaum dahulu yang dibinasakan. Kaum Ad, kaum Thamud. Allah Ta'ala menceritakan tentang syurga dan neraka. Pengajarannya begitu jelas. Inilah tujuan cerita. Kerana cerita adalah ilmu. Cerita bukanlah hiburan semata-mata. Ia ilmu. Sebab itu tuan-tuan, pakar sejarah ialah orang yang paling hebat dalam membaca masa depan. Kerana mereka melihat pengajaran. Daripada kisah-kisah sejarah, mereka lihat pengajaran. Maka dengan pengajaran ini, mereka membentuk satu tamadun. Ilmu. Dan demikian juga bila Allah menyebut segala 3 sifat utama Al-Quran. Lalu Allah menyebut sifat pendukung Al-Quran. Tuan-tuan, nak dokong Al-Quran hanya orang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa, maka dia tak akan mendukung Al-Quran. Bahkan dia tak akan hampir dengan Quran. Martabat orang yang akan mendampingi Quran ialah martabat orang takwa. Sebab itu bila kita suka baca Al-Quran, tuan-tuan, bergembiralah. Kerana ternyata Allah Ta'ala nak angkat darjat kita, darjat orang takwa. Tapi kalau kita baca Quran pun tak suka, maka beringatlah, ini bermakna darjat kita turun, menggelosor jauh daripada darjat ketakwaan. Sebab yang damping Quran cuma orang bertakwa. Lalu kita pun nilai banyak mana baca Quran, banyak mana ambil pengajaran Quran, banyak mana kita berdalil dengan Quran. Maka sifat-sifat ini jelas bila Allah Ta'ala menyebut. Akidahnya kuat. Ibadatnya konsisten. Sifat pemurahnya juga jelas. Dan juga dia membenarkan segala apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Dan khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tutur katanya tentang akhirat. Lebih daripada tutur katanya tentang dunia. Dan itu bila Allah menyebut. Wabil akhirah hum yuqinun. Akhirat lebih mereka yakin daripada dunia. Tentang ramai manusia lebih yakinkan dunia. Sebab itu kita banyak buat benda untuk dunia. Sebab kita yakin dunia. Tidak ramai yang yakinkan akhirat. Sebab itu tak banyak benda akhirat kita buat. Tak banyak benda akhirat kita gembira. Tapi untuk benda dunia kita buat banyak. Kita labur pun banyak. Kita gembira pun banyak. Sebab kita yakin dengan dunia. Mana akhirat? Sebab kita ada masalah keyakinan akhirat. Kerana itu kata Abu Idris Al-Khawlani, orang yang paling bodoh, yang mengumpulkan segala kekayaannya di dunia untuk ditinggalkan menuju akhirat yang dia miskin, tak ada apa-apa. Kat dunia dikumpul semua, anehnya ditinggalkan untuk pergi akhirat yang dia tak ada apa-apa. Bila Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bertanya kepada seorang ulama pada zamannya, ada yang menyatakan ia bernama Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Zuhri. Dia kata, wahai Imam, kenapa kita takut mati? Kenapa kita rasa takut mati? Maka jawab Imam Zuhri, kerana kamu meranapkan akhirat kamu, kamu membina dunia kamu. Kamu takut mati sebab kamu nak pergi tempat kamu tak ada apa-apa. Kamu ranapkan akhirat kamu, kamu bina dunia kamu. Bila mati nak ke akhirat, memanglah kamu takut.
Jadi tuan-tuan, bila kita menyebut asas yakin pada akhirat, lalu kita tanya diri kita, banyak mana amalan untuk akhirat? Dan sejauh mana kita gembira buat benda akhirat? Kan itu alamat-alamat tanda orang yakin dengan akhirat. Dan banyak mana kita bertutur tentang akhirat? Kita bertutur tak tentang akhirat? Tak pernah bertutur, tak pernah berbincang. Oh, kalau bincang dunia sampai ke cerah, sampai ke subuh bincang dunia. Tapi bincang akhirat macam tak ada. Kerana kita ada masalah keyakinan. Dan buat amalan akhirat juga lemah. Ada masalah tentang keyakinan. Bukan tidak rasa manis waktu melakukannya berbanding dia buat hal dunia. Oh, kalau dia pergi melancong, dia punya seronok lain macam. Pukul 3 pagi dah bangun. Nak pergi melancong ni esok. Nak pergi jalan jauh. Tapi untuk akhirat, tak berani dia nak bangun 3 pagi untuk qiyamul lail. Sebagai persiapan akhirat dia. Tak berani dia tuan-tuan untuk kurangkan tidurnya. Tapi untuk dunia dikurangkan tidur dia. Tak ada masalah. Untuk hal-hal duniawi. Maka kita patut membina keyakinan. Dan keyakinan kita tuan-tuan sekalian dibina dengan Al-Quran. Sebab itu kita diminta baca Al-Quran. Yang akhir sekali Allah tutup. Wa ulaika humul muflihun. Mereka semua. Ulaika sudah cukup. Mereka. Tapi Allah tegaskan. Humu sebenar-benar. Mereka lah sebenar-benar. Tak ada yang lain. Siapa mereka? Al-muflihun. Orang yang berjaya yang kami maksudkan. Bukan berjaya yang kamu maksudkan. Tuan-tuan, kita ada ukuran kejayaan. Kita kata berjaya macam ni. Bukan. Kejayaan apa yang Allah maksudkan. Bukan apa yang kita maksudkan. Seringkali kejayaan kita maksudkan berakhir dengan kegagalan, berakhir dengan kekecewaan, berakhir dengan ketakutan. Tuan-tuan, yang berjaya ni dia takut orang rampas dia punya kejayaan dia. Maka dia mula bimbang. Dia juara sesuatu kejuaraan, dia bimbang orang merampasnya. Tetapi yang berjaya akhirat ni tak pernah bimbang orang merampasnya. Kerana tak ada orang akan rampas. Kerana dia menjadi kejayaan mutlak dia. Kerana tawaran Allah pada semua. Berbanding kejayaan dunia, ia untuk beberapa individu. Dan ia sentiasa bertukar ganti. Sebab itu orang pegang tampuk juara, bimbang yang di bawah akan merampas. Dan penat menahannya. Penat mempertahankannya, akhirnya jatuh, dihina. Ramai mana orang yang asalnya dimuliakan dengan kejayaan dunia tapi dihina dengan sehina-hinanya. Ada seorang juara Olimpik. Ya, tuan-tuan, juara Olimpik ni hebatlah. Last kali kehidupannya miskin, dia terpaksa jual pingat Olimpik dia. Dengan harga yang murah. Lihat kejayaan Olimpik dia, walaupun gembar-gembur dalam akhbar, di dada akhbar, di media cetak, last kali dia terpaksa jual pingat Olimpik dia untuk dia dapat sebahagian duit untuk meneruskan kehidupannya. Ada yang jual kasut emas, tak ada duit. Dulu dia penjaring terbanyak, terpaksa jual kasut emas. Biarlah boleh 2,000 pun cukup. Nak bayar sewa kereta, nak bayar rumah. Tetapi ini kejayaan yang dibanggakan dahulu, yang bersorak, menjerit, buka baju. Wartawan berkelip-kelip, ambil gambar, last kali kehinaan. Sebab ia bukan kejayaan sebenar. Kejayaan dalam anggapan kita penuh dengan ketakutan, kekecewaan. Tapi Allah menyebut al-muflihun, kejayaan di sisi Allah. Yang kita tak takut apa-apa. Kita gembira. Tak ada orang nak bersaing dengan kita, tak ada orang nak rampas kejuaraan kita. Ia milik mutlak kita. Dan milik mutlak semua orang yang punya sifat-sifat macam ni. Kerana Allah menawarkan hadiah untuk semua orang berjaya. Bukan untuk seorang yang berjaya. Sedangkan kejayaan di dunia ditawarkan cuma pada seorang sahaja. Nombor 1, nombor 2 dah tak boleh. Kalau boleh pun kurang dah. Nombor 3 lagi kurang. Nombor 4 tak ada, cuma nombor je ada. Maka sebab itu tuan-tuan, ayat Quran ini yang kita baca ini mengajar kita untuk mencari kejayaan akhirat. Buanglah kesungguhan kita mencari kejayaan dunia. Kerana kejayaan itu bukanlah kejayaan sebenar kita. Ia satu benda yang palsu. Yang akhirnya melemahkan kita, menakutkan kita, mengecewakan kita. Semoga 5 ayat ini mampu memberi kita kefahaman tentang Al-Quran yang kita baca, untuk menjadi pendokong, pengamal, pembaca Al-Quran, pendamping Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran penambah kepada ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.